Garis dan sudut bahagian 1. Selepas menonton video ini, anda akan dapat menentukan tembeling garis dan sudut yang kongruen atau tidak, menggunakan pembaris dan protektor untuk melukis dan mengukur tembeling garis dan sudut, mengenal nama-nama sudut yang penting, tembeling garis kongruen atau tidak. Okey, yang pertama kita nak tentukan sama ada pasangan tembeling garis yang diberi ni kongruen ataupun tidak. Okey, tembeling garis maksudnya garis yang diberi lah. Okey, kita tengok contoh yang pertama A. Yang tembeling garis pertama 24 mm dan tembeling garis yang kedua adalah 24 mm juga. Jadi nilainya sama. Jadi bila nilai sama, ini adalah tembeling garis yang kongruen. Okey, kongruen. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Okey. Yang tembeling garis yang pertama 3 cm dan tembeling garis yang kedua 1.8 cm. Jadi nilai yang diberi tidak sama. Jadi dia tembeling garis yang tidak kongruen. Okey, yang ketiga, dia tak beri kita nombor, tapi dia bagi kita garisan. Okey, garisan dan ada tanda. Okey, ada tanda 2. Kat sini pun 2. Jadi bila tanda tu sama, jadi ia adalah kongruen. Contohnya kalau kat sini 3, 1, 2, 3 ditanda, kat sini 1 je. Jadi tak sama tanda. Jadi tidak kongruen. Okey. Okey, kemudian kita tengok pada sudut pula, kongruen ataupun tidak. Sudut kongruen atau tidak. Okey, kita tengok sudut ni. Sudut yang pertama adalah 30 darjah. Okey. Dan sudut yang diberi yang kedua adalah 40 darjah. Jadi nilainya tidak sama. Jadi sudut ini tidak kongruen. Okey. Kita tengok B pula. Walaupun kedudukannya berlainan, tapi nilainya sama. Yang ni 80 darjah, yang ni pun 80 darjah. Jadi dia adalah sudut yang kongruen. Okey, last sekali kita tengok contoh. Okey, yang ke atas ni, bukaan atas ni adalah 140 darjah, manakala sudut di bawah ni 140 darjah juga. Jadi sama, dia adalah sudut yang kongruen. Jadi sekarang kita dah dapat kena pasti yang mana kongruen ataupun tidak. Penggunaan pembaris untuk mengukur panjang tembeling garis. Okey, pertama sekali kita nak gunakan pembaris, kita nak ukur panjang tembeling garis A ke B. Okey, jadi kita ambil pembaris kan. Kita ambil pembaris. Okey, kita nak start A ni dengan nombor sifar. Okey. Nombor sifar kat situ. Okey, pastikan nombor sifar. Tekan. Okey. Dan kita tengok B sampai mana. Okey. Garisan yang depan sekali ni dekat sifar dan tengok garis tu sampai nombor 5. Jadi dia adalah 5. 5 apa? Kita tengok unit kat sini adalah cm. Jadi 5 cm. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok tembeling garis C ke D. C ke D kita nak ukur. Start daripada C tu adalah sifar. Okey. Tengok sampai D tu berapa cm. Okey. Sifar sampai sini. Okey, jadi berapa ni? 3. Angka 3. Jadi 3 dan unit dia adalah cm. Jadi 3 cm. Penggunaan protektor untuk mengukur saiz sudut. Okey, kat depan saya ni ada satu sudut. Okey. Iaitu sudut A.
A. Sudut A. Jadi macam mana kita nak ukur bukaan dia berapa? Okay, kita boleh guna protractor. Okay. Kat sini ada protractor. Okay, cara ukur dia, kita tengok kat sini ada yang sini kan, pusat kita panggil, pusat tengah-tengah. Okay, tengah-tengah ni ada pusat. Jadi pastikan pusat kita ni, pusat protractor ni sama dengan pusat garisan titik ataupun tengah-tengah dia. Okey, pastikan dia duduk dekat atas tu. Okey, kemudian biar garisan bawah ni, garisan yang kita lukis ataupun yang dia beri ni adalah sama dengan garisan, betul-betul sama dengan garisan bawah ni. Okey. Okey, titik tu kena sama dan garisan pun kena sama. Boleh? Okay, sekarang kita ada dua kat sini. Okay, satu nombor yang kat dalam ni, okay, 0, 10, 20, 30 ni, ataupun satu lagi yang atas dia, 180, 170, 190. Kita nak guna yang mana? Okay, macam mana kita nak tahu kita nak guna yang mana? Kita tengok garisan kita kat sini kan. Okey, garisan kita ni kena start dengan kosong. Okey, garisan yang lurus ni kena start dengan sifar. Dengan sifar. Jadi sifar ada kat dalam, kita kena guna nombor yang dalam. Jadi sifar sampailah garisan yang satu lagi tu sama dengan garis mana-mana kat sini. Okey, garis ni ke, garis ni ke. Kalau tak sama kita kena anggarkan lah. Okey. Okey, jadi Jadi kita tengok garisan kita yang bukaan dia tadi betul-betul jatuh atas garisan 50. Okey. Yang tu dah betul-betul sifar sampai 50. Jadi ini adalah 50 darjah. Sudut ni bukaan dia adalah 50 darjah. Okay, jadi perkara penting yang kita kena ingat, cara kita nak baca, kita kena letak titik tengah sama dengan titik tengah protractor kita. Okey. Kemudian garis lurus ni kena sama dengan garis dekat kertas tu, dengan garis dekat protractor. Okey. Dan kita tengok nombor sifar tu dekat mana? Kat dalam ke dekat luar? Kalau kat dalam, kita kena guna yang dalam lah. Okey, sampailah dekat garisan bukaan dia. Jadi kat situlah berapa darjah dia. Jadi kat sini bukaan kita sampai 50, jadi dia 50 darjah. Okey, boleh? Kita tengok lagi satu sudut untuk kita faham macam mana penggunaan protractor. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Kalau tadi bukaan kita dia tengahnya sebelah sini kan, sebelah ni. Okey, yang ni dia sebelah kiri pula. Tengahnya dia sebelah kiri. Okey, macam mana kita nak guna protractor kita? Sudut B ni berapa? Kita guna protractor kita nak guna sebelah kanan ke sebelah kiri? Jadi disebabkan dia punya bukaan tu sebelah kiri. Okey, dan garis lurus yang ni kita letak garis kat ni, sini kan. Dan pastikan titik dia ataupun pusat dia sama. Okey, pusat dia sama dengan garis tu. Pusat yang kat kertas. Okey, pusat pembaris protractor kita, pusat dekat protractor kena sama pusat yang dekat kertas. Okey, lepas tu garis kena sama. Okey, boleh? Okey, kemudian kita nak baca yang mana? Tadi dah bagi tahu kita kena start dengan sifar. Jadi sifar dia kat bawah ke kat atas?
dekat atas. Sifar dia dekat atas. Jadi kita kena guna yang atas lah. So kita kena start dengan sifar. Okey, sampai dekat sini berhenti dia. Okey, sampai sini saja. Jadi ni bukan 30, bukan 40, tapi kat tengah-tengah. Jadi berapa? 30. Kalau tengah-tengah 30 mesti adalah setengah dia kan. Nak sampai 40. Jadi setengah dia adalah 5. Jadi 35. Okey, jadi sudut ni nilai dia 35 darjah. Ingat titik tengah, garis lurus. Lepas tu nak tahu nombor yang mana, kena start dengan sifar. Okay, sampai dekat bukaan dia 35. Jadi jawapan ni adalah 35 darjah. Okay, boleh faham bukaan sudut ataupun saiz sudut? Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, macam mana pula kita nak ukur untuk sudut yang macam ni? Okay, tengok ni, yang dia nak yang ni. Okay, kita boleh guna, kita cari dalam ni dulu. Okay, dalam ni. Lepas tu untuk satu bulatan berapa darjah? 360 darjah. Okay, bila kita dapat dalam ni, kita boleh tolak 360 darjah, tolak dengan nilai yang kat dalam. Okay, kita cuba. Okay, kita letak yang pertama kat pusat. Okay, lepas tu garis kena letak kat pusat. Lepas tu garisan kena sama. Okay, sampai berapa? Sini. Okay, jadi kita nak baca berapa ni? Kat atas ke kat bawah? Okay, kita kena tengok nilai sifar dia. Okay, nilai sifar dia dekat atas. Okay, kalau nilai sifar dia kat atas, kita kena baca dekat atas ni lah. Okay, sampai dah sini 130 nilai dia 100. Okay, jadi bukaan ni adalah 130 darjah. Jadi satu bulatan 360. Jadi baki dia adalah 230. Jadi X adalah 230 darjah. Okey, boleh? Ataupun kita boleh guna satu lagi protektor. Ya, macam ni. Okey, protektor yang macam ni terus boleh ukurlah satu bulatan. Okey. Nama-nama sudut. Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okay, sudut tegak pula adalah sudut yang sama dengan 90 darjah. Manakala sudut cakah adalah sudut yang mana dia lebih daripada 90 darjah tapi dia kurang daripada 180 darjah. Last sekali adalah sudut refleks, iaitu sudut yang lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut pelengkap akan jadi 90 darjah. Hasil tambah sudut pengenap pula akan jadi 180 darjah. Hasil tambah sudut konjugat akan jadi 360 darjah. Kita jumpa di lain video. Jika video ini bermanfaat, boleh share kepada kawan-kawan.